sampai akhir lah perjalanan. Okay, so yang lain take note bila saya beri komen pada kumpulan ni nanti. Okay, so open camera. Kalau dah standby boleh mula daripada bermulanya majlis tersebut. Saya nak dengar perjalanan MC dan semua. Okay, mana? Sekejap. Mana kumpulan yang kedua? Dah ready ke belum? Dah Miss, tapi ada yang terkeluar. Okay, ready dah. Okay, mula. Yuni? Dah ke Yuni? Dah. Okay, boleh mula. Mohon perhatian, majlis akan bermula sebentar lagi. Diharap para hadirin hadirat sudah bersedia. Mohon hadirin hadirat memastikan mikrofon Google Meet anda sentiasa berada dalam keadaan mute sepanjang majlis berlangsung agar tidak mengganggu majlis. Okay, kejap. Kerjasama hadirin hadirat. Pastikan awak on camera. Okay? So, rehearsal pun kena on camera. Okay, yang nak rehearsal pada sesi ni kena on camera. Sebab kita nak tengok kedudukan awak tu macam mana. Awak punya, orang kata, penyampaian awak tu. Yang tu yang kita nak tengok. Kita nak pastikan audience akan nampak kamu. Contoh macam Aisyah tu, nampak kepala je. Kita tak nak macam tu. Kita nak dia nampak betul kita. Sebab kita ni memberi webinar kepada umum. Bukan kawan kamu je yang tengok. So bila kita FB Live tu kita buka kepada umum. Dan pemakaian juga pada hari kejadian kena pemakaian bersesuaian. Okay? Sebab kita bila kata FB Live, semua guru-guru tadika dia akan terlibat bersama. It's not about guru tadika je. Ibu, ayah pun akan melihat. Dan kita punya program webinar biasanya disertai oleh semua golongan. Jadi kena berikan yang terbaik lah. Alright? Okay. Boleh mula sekali lagi? Okay. Mohon perhatian, majlis akan bermula sebentar lagi. Diharap para hadirin hadirat sudah bersedia. Mohon hadirin hadirat memastikan mikrofon Google Meet anda sentiasa berada di dalam keadaan mute sepanjang majlis berlangsung agar tidak mengganggu majlis. Kerjasama para hadirin hadirat sekalian amatlah dihargai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rabbi Ajli Sodri wa Yassirli Amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayang kumbang mencari makan,
terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kami ucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Safia binti Abdul Razak, Dekan Fakulti Pengajian Islam, para pensyarah serta para peserta yang dihormati sekalian. Hadirin sekalian, Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan rahmatnya dapat kita berkumpul bersama-sama pada malam ini sempena wabina adab dan akhlak berlentur buluh biarlah dari rebungnya. Hadirin sekalian, untuk makluman semua, webinar ini adalah di bawah anjuran kursus AAK 2183 iaitu penglibatan ibu dan komuniti pendidikan awal kanak-kanak pelajar semester 5. Okey, Dengan sekejap. izin Allah. Penglibatan ibu bapa dan komuniti dalam pendidikan awal kanak-kanak, betul kan? Okey, Miss. Okey. Okey, cuba baca semula. Untuk makluman semua, webinar ini adalah di bawah anjuran kursus AAK 2183 iaitu penglibatan ibu bapa dan komuniti pendidikan awal kanak-kanak pelajar semester 5. Dengan izin Allah, jatuh tanggal pada 14 hari bulan 10 iaitu pada malam ini. Alhamdulillah kumpulan kami dapat menjalankan webinar ini, insya-Allah. Bagi memberkati lagi majlis kita pada malam ini, saya menjemput saudara Ahmad Afiq Fatihi bin Khairul Azhar untuk memimpin bacaan doa. Dengan itu, dipersilakan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Ahmad Afiq Fatihi bin Khairul Azhar Sekejap, atas mana tukang baca doanya? Afiq mana Afiq? Saya. Dah kena panggil tadi kan? Okey, semula. Bagi memberkati lagi majlis kita pada malam ini, dengan itu saya menjemput saudara Ahmad Afiq Fatihi bin Khairul Azhar untuk memimpin bacaan doa. Dengan itu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Afiq. Dengar? Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'ul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka barru jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim, cucurilah rahmat dan rahimu ke atas webinar Berlentur Buluh Biarlah dari Rebungnya yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan webinar kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu ya Allah. Padamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Ahmad Afiq Fatihi bin Khairul Azhar atas bacaan doa itu tadi.
Dengan itu, diminta para semua peserta untuk membuka kamera bagi sesi bergambar sebelum kita meneruskan webinar kita pada malam ini. Dengan itu, mempersilakan Okay, kejap. Okay, bila kata buka kamera, so automatic. Bila dah tahu doa tu dah habis, okay, automatic yang lain tu kena standby lah. Bila MC kata, okay, amin amin ya rabbal alamin, semua orang kena standby. Open kamera. Alright? So kena open kamera. Jangan nanti lama sangat masa kita tak nak, kita nak jimat masa. Bila dengar je amin amin ya rabbal alamin, automatic semua orang kena open kamera. Okay? Dapat semua? Dapat Miss. Miss. Okay, alright. Okay, proceed Ayuni. Okey. Sebelum memulakan webinar adab dan akhlak, kita tidak lengkap rasanya jika kita tidak berkenalan terlebih dahulu dengan panel kita yang hebat lagi rendah diri ini. Mari saya memperkenalkan panel kita yang pertama, yang lagi ayu kemanisannya. Ain. Ya? Tak sesuai. Awak punya yang hebat lagi rendah diri tak sesuai. Bila kita nak katakan okey, elok kiranya kita berkenalan terlebih dahulu dengan panel kita pada hari ini yang penuh dengan ilmu dan juga orang kata kita kena memberikan satu orang kata satu penghargaan buat panel tu. Maksudnya kita meraihkan dia. Maksudnya kita mengalu-alukan kehadiran dia dan kita kena katakan bahawa kita nak memperkenalkan ahli panel ni dengan kita tunjukkan kehebatan dia lah. Maksudnya kita nak kata dia merendah diri tu, kita kena katakan panel kita yang hebat, yang penuh dengan yang hebat dan tinggi ilmunya, macam tu. Okay, betul kan sikit? Miss. Saya bagi tahu macam ni boleh ke Miss? Panel kita pada hari ini yang hebat dan penuh tinggi ilmu di dada untuk berkongsikan ilmu pada malam ini. Ataupun tak payah, nyatakan satu je lah. Okey. Kita perkenalkan diri, elok kiranya kita berkenalan dengan panel kita yang sungguh hebat pada hari ini, macam tu. Okey. Ataupun nak lagi menarik, awak kata kita berkenalan dengan panel kita pada hari ini yang hebat, lagi disayangi oleh semua pelajar, macam tu. Okay, Miss. Alright. Okay, cuba. Pada awal Miss yang pengenalan panel tu Ya. Saya cakap sebelum memulakan webinar adab dan akhlak kita, tidak lengkap rasanya jika kita tidak berkenalan terlebih dahulu dengan panel kita pada hari ini yang hebat lagi disayangi dari Yang hebat lagi disayangi Oleh semua semua pelajar. Okay, oleh semua pelajar pada malam ini. Lenggok sikit ya, bila kita menjadi MC ni, kepada semua para MC sekalian, lenggok tu dia kena ada, bukannya kita nak mendata saja sebab kita nak tarik orang yang nak mendengar. Kepada semua para hadirin sekalian, elok kiranya kita berkenalan terlebih dahulu dengan panel kita pada malam ini. Panel kita seorang yang sangat hebat dan sangat disayangi oleh semua pelajar. Tak lain tak bukan Dekan Fakulti Pengajian. Macam tu, dia ada lenggok dia, janganlah senada gitu je. Okay, cuba sikit. Awal tadi awak dah okey. Cuba lenggok sikit. Okay, try. Semula ke Miss? Kenalkan panel tu. Sebelum memulakan webinar adab dan akhlak kita, tidak lengkap rasanya jika kita tidak berkenalan terlebih dahulu dengan panel kita pada hari ini yang hebat disayangi oleh semua pelajar pada malam ini, yang lain tak bukan Dekan Panel awak, maklumat panel tak ambil ke? Miss. Lepas tu saya bagi tahu Miss dekat bawah tu. Mari saya memperkenalkan panel kita yang pertama, yang lagi ayu kemanisannya, iaitu panel kan seorang je, tak payah sebut dah yang pertama tu. Oh. So maksudnya daripada awal awak sebut tadi itu je, awak terus perkenalkan.
Elok kiranya kita berkenalan dengan panel kita pada hari ini yang sungguh hebat dan lagi disayangi oleh semua pelajar. Okay, betulkan terus teks tu. Sekejap Miss. Miss, Ya. sewaktu dengan doktor, yang berbicara dengan doktor, saya take over. Tak apa, saya nak dengar dulu. Bagi saya dengar dulu. Bagi saya dengar dulu teks ni. Sebelum Okey. memulakan webinar adab dan akhlak kita, tidak lengkap rasanya jika kita tidak berkenalan terlebih dahulu dengan panel kita pada hari ini yang hebat lagi disayangi oleh semua pelajar. Pada malam ini yang lain tak bukan Dekan iaitu Dr. Safia binti Abdul Razak. Beliau juga berasal dari Rompin, Pahang dan menetap di Kuantan, Pahang. Beliau juga sekarang berkhidmat sebagai Dekan Fakulti Pengajian Islam. Boleh saya bahasakan diri Doktor sebagai Dr. Safia? Tak perlu. Yang tu tak perlu. Tak perlu, Miss? Tak perlu. Bila awak dah Okey. perkenalkan dekan tu, terus je. Maksudnya awak punya teks tu macam tak apa kena. Bila katakan, elok kita berkenalan terlebih dahulu dengan panel kita pada malam ini yang hebat ilmunya dan lagi dikasihi oleh semua pelajar, iaitu Dekan Fakulti Pengajian Islam, Dr. Safiah binti Abdul Razak. Itu je. Ataupun kalau nak maklumat dia sikit, untuk makluman semua, Dr. Safiah telah berkhidmat di unit SAS selama hampir berapa tahun? Contoh, selama hampir 20 tahun. Dan sudah tentu pengalaman doktor bersama dengan anak-anak begitu banyak. Dan kita beruntung pada malam ini dapat bersama dengan dekan kita iaitu Dr. Safiah. Apa khabar doktor? Macam tu. Dapat tak? Dapat. Okay. Dia kena macam tu. As a MC, you kena tahu macam mana nak masuk dengan panel lah. Okay. Apa khabar doktor? Sihat? Okay. Nanti saya tambah, Miss. Yang tu kena betul kan? Okay. Seterusnya, kita akan menjemput MC pada malam ini. Salah. Awak ada MC, awak nak jemput MC buat apa lagi? Apa tu, Miss? Apa tu, Afiq? So dia tak boleh jadi macam tu. Dia kena jadi bagi meneruskan webinar kita pada malam ini. Saya menjemput moderator yang akan bersama dengan Dr. Dekan kita iaitu saudara Afiq untuk meneruskan majlis. Seterusnya kita akan menjemput moderator pada malam ini. Bagi meneruskan perbincangan webinar pada malam ini. Saya menjemput saudara moderator. Saudara moderator. Taklah nama. Okey. Tak, Miss. Seterusnya bagi meneruskan perancangan webinar, saya Perbincangan. Webinar pada malam ini. Seterusnya bagi meneruskan perbincangan webinar pada malam ini, saya menjemput moderator iaitu saudara Ahmad Afiq Fatihi bin Khairul Azhar yang lagi gagah, kacak Tak perlu lagi. pun. Bagi sebut nama dia je, kita teruskan. Okay, Miss. Dipersilakan. Okey dah. Seterusnya bagi meneruskan perbincangan webinar pada malam ini, saya menjemput saudara Ahmad Afiq Fatihi bin Khairul Azhar. Dengan itu dipersilakan. Sebenarnya. Ya, okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berjumpa kita semula. Seperti mana tadi saya dah baca doa tadi. Jadi sekarang ni kita berjumpa. Sekejap Afiq, dia bila kita jadi moderator, kita tak perlu cakap apa yang berlaku sebelum. Tu terus kepada perbincangan. Okey, terus dia ucap terima kasih kepada pengacara majlis. Baik, hadirin sekalian. Seperti mana yang telah dimaklumkan oleh pengacara majlis kita tadi, topik kita pada malam ini adalah apa. Jadi tak tanpa payah. kita melengahkan masa, kita bersama dengan doktor kita untuk terus kita membincangkan tajuk webinar kita pada malam ini. Assalamualaikum doktor. Macam tu. Tak payah nak galut-galut, malut-malut awak nak cerita benda yang sebelum ni berlaku, tak payah. Sebab kita nak point dia terus. Okay? Alright, cuba masuk. Sekejap. Saya try semula lagi. Terima kasih. Okay, baiklah. Okay, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Majlis Puan. Baiklah, terima kasih kepada terima kasih kepada Cik Ayuni kerana penyerahan majlis itu kepada saya. Jadi Betulkan awak punya teks tu. Terima kasih kepada sahabat saya Nur Ayuni selaku pengacara majlis. Baiklah. Kita teruskan majlis kita pada malam ini. Terus je macam tu. Sebab awak dah take over daripada dia. Sekejap. Menyambung perbincangan. Sebab kalau sangkut-sangkut macam ni, saya nak pakai seorang je. Maksudnya daripada awal terus Ayuni je. Sebab kita tak nak sangkut. Baik awak buat betul. Kalau tidak, saya pakai Ayuni seorang je sekarang. Ya. Okey. Baiklah, terima kasih kepada sahabat saya Ayuni selaku pengacara majlis. Baiklah, kita teruskan majlis kita pada hari ini dengan mempersilakan Dr. Safiah untuk menyambung perbincangan. Baiklah doktor. Doktor sihat hari ini doktor? Sudah makan? Boleh kita memulakan perbincangan kita pada hari ini? Doktor cakap boleh apa semua. Dia macam kurang selesa sikit lah Afiq. Awak punya cara penyampaian tu sebab kita bila kita dalam satu, memang kita nak buat santai tapi dia punya cuak penyampaian tu tak kena. Sorry saya tegur ni, ini untuk semua ya. Memang kita nak buat santai tetapi dalam lenggok kita berwebinar, kita kena tunjukkan kita punya penyampaian yang tersusun, ya, kemas, teratur. Kita punya tutur bicara. Itu menunjukkan kesediaan kita dalam kita nak menyampaikan sesuatu. Jadi bila kita nak menyampaikan sesuatu, tutur gaya kita dan lenggok bahasa kita tu dia kena kemas. Sebab kita bukan bercakap dengan kawan kita. Kita bercakap dengan panel. So cara dia tu, lenggok tu dia kena ada. That's why tadi saya kata, kalau saya rasa tak kena, saya akan point balik kepada Ayuni untuk dia incas orang. Sebab bila sangkut-sangkut, kita tak nak benda tu dia jadi tak selesa. Okay. Awak nak jadi moderator, you kena ubah cara penyampaian dia punya lenggok bahasa tu. Sebab penggunaan bahasa tu dia menunjukkan kesediaan kita dan juga macam mana kita nak keluarkan pandangan kita atau persoalan kita. Supaya orang yang mendengar, audiens yang mendengar, dia akan tertarik nak mendengar lanjutan daripada perbincangan tersebut. That's why saya nak awak sebut dengan jelas, lenggok bahasa awak teratur, tidak terlalu laju atau terlalu perlahan. Okay? Cuba sekali lagi.
Jadi Miss tak boleh ni lah kan, ayat kena formal lah. Macam Dia boleh jadi santai. Cuma faham tak? Maksud saya adalah lenggok bahasa yang awak gunakan tu. Cara penyampaian kamu tu. Dia kena bersesuaian. Dia punya sebutannya kena jelas. Tutur bahasanya kena kemas. Tersusun. Nak kita nak susun macam kita nak bercakap biasa-biasa tu tak. Dia kena tersusun. Lenggok bahasa tu. Cuba sekali lagi. baiklah. Terima kasih kepada Ayuni selaku sahabat saya kerana selaku pengacara majlis. Tengok di situ dah redundant. Terima kasih kepada sahabat saya Nur Ain Ayuni selaku pengacara majlis pada malam ini. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan perbincangan kita pada malam ini. Assalamualaikum Doktor. Khabar? Baik Doktor. Seperti mana yang Doktor ketahui, topik kita adalah berkaitan dengan melentur buluh biarlah dari rebungnya. Anak-anak, maksudnya kita terus jump to introduction. Maksudnya awak tak perlu nak lengah-lengah. Saya bagi sekali lagi peluang. Ya. Baiklah. Terima kasih kepada sahabat saya Nur Ain Ayuni selaku pengacara majlis. Baiklah, kita teruskan majlis kita ini dengan mempersilakan Dr. Safiah untuk menyambung perbincangan. Baiklah Doktor, Doktor sihat hari ini? Seperti mana yang kita ketahui, tajuk webinar kita pada hari ini adalah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Boleh kita memulakan perbincangan? Dia tergantung kat situ. Bila mana awak nak ajar tu, awak tak bagi introduction pun. Bila kita jadi pengacara majlis ni, awak kena bagi sedikit introduction about you punya topik. Apa dia introduction awak punya topik? So melentur buluh biarlah dari rebungnya, apa isunya? Nak lentur siapa? Tu maksud saya. Kita kena bagi gambaran sedikit kepada panel awak. Dan juga kepada audiens yang mendengar. So kalau awak cakap melentur buluh biarlah daripada rebungnya, audiens yang mendengar, cuba tanya kawan awak. Kamu membayangkan apa? Kelas, kamu bayangkan apa? Kalau kamu as a audience. Cuba bagi respon sikit. Kamu bayangkan apa kalau tidak ada pengenalan macam tu? Kelas? Ilya, kamu dengar, kamu bayangkan apa? Peribahasa. Peribahasa. Okey, lagi? Firdaus, kamu dengar, kamu bayangkan apa? Bila dia terus jump masuk macam tu. Macam tak dapat. Nampak? Kita nak audiens kita, dia faham sampai mesej kita tu. Kita bukan saja buat webinar tau. Ini bukan semata-mata awak punya kerja khusus. Ini adalah satu sesi penyampaian ilmu. Kita nak bagi orang dapat benda ni. So itu objektif kenapa tugasan ni dibuat. So kalau kita tak dapat nak memberi input kepada orang, orang tak faham, tak ada makna webinar ni. Okay? That's why bila kita nak bagi orang faham, panel kita pun faham dia nak masuk tu nak masuk cerita apa. So dia kena tahu pengenalan dia tu. Kalau kamu bercerita mengenai melentur buluh biar lari rebunnya, siapa fokus kamu? Pengenalan tu kena ada. Okay, maksudnya kena ada pengenalan sedikit mengenai siapa yang kamu nak fokuskan. Alright, kena ada point tu sikit. Faham?
awak dalam field sekarang awak terus je fit dekat situ, betul kan? Okay, ahli kumpulan mana ahli kumpulan yang lain dengar je ke? So kalau yang lain tu, ahli kumpulan yang sama mendengar apa yang saya komen, you boleh come up dengan introduction and give it to you punya moderator. Itu peranan setiap ahli kumpulan. Kerja berpasukan. Baik, Miss. Okay? Alright. Okay, cuba semula. Baiklah, terima kasih kepada sahabat saya Nur Ain Ayuni selaku pengacara majlis. Seterusnya, kita teruskan majlis kita ini dengan mempersilakan Dr. Safiah untuk menyambung pembincangan. Baiklah Doktor, apa khabar Doktor hari ini? Adakah Doktor sihat? Baiklah, Alhamdulillah Doktor sihat. Baiklah, seperti mana yang kita Afiq, ketahui. dia tak payah macam tu. Kalau awak kata, okay, apa khabar doktor? Tunggu doktor jawab and then doktor akan jawab. Awak kata, okay, Alhamdulillah. Moga kita semua diberikan kesihatan yang berpanjangan. Cukup. Dia tak payah tanya cara awak jawab tadi. Terus je macam tu. Okay, tunggu dia respon and then you kata, okay, Alhamdulillah. Doktor, moga terus diberikan berpanjangan. Dah. Okay, ya. Saya sambung dia Doktor. Baiklah Doktor. Apa khabar Doktor hari ini? Adakah Doktor sihat? Tak perlu ada dah doktor sihat tu. Awak dah tanya. Apa khabar doktor? Cukup. Tunggu je respon daripada doktor. Apa khabar doktor? Tunggu respon dia. And then bila dia cakap-cakap tu, okay, Alhamdulillah, moga terus dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Dah. Baiklah Doktor. Apa khabar Doktor hari ini? Alhamdulillah, moga terus sihat. Moga terus dikurniakan kesihatan sepanjang hayat. Seperti mana yang kita... Sepanjang hayat dikurniakan kesihatan berpanjangan. Miss, mungkin kami boleh baiki dulu skrip. Tak apa, conteng je dulu. Dia sebenarnya bila saya tegur, itu masa yang saya boleh nampak awak terus conteng. So yang lain pun take note. Kenapa saya nak awak terus buat, bila awak tangguh lepas ni, dia dah jadi lain. Sekarang ni masa saya terus komen, so setiap ahli kumpulan tu dia boleh, ahli kumpulan kamu sendiri pun boleh take note benda ni. Semoga apa ni dikurniakan kesihatan? Berpanjangan. Sebab tu kena tulis. Kalau kamu type lambat, sebab tu kena ada teks and then kamu tulis. Bila saya komen, kamu terus tahu kat mana nak baiki. Kalau nak bekerja dengan saya, ini cara kerja saya. Saya akan komen directly dan you kena betul directly. Okay, saya mula semua. Okay. Baiklah Doktor, apa khabar Doktor hari ini? Alhamdulillah, moga dikurniakan kesihatan berpanjangan. Seperti mana yang kita ketahui, tajuk webinar kita pada hari ini adalah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Melentur buluh biarlah dari rebungnya itu sendiri adalah perkataan daripada peribahasa Melayu yang merujuk kepada jika kita hendak mendidik anak kita, biarlah dari kecil supaya kita meluntuk rebung adalah mudah lentur. Jadi di situ kita dapat lihat mengajar anak-anak perlulah mula dari kecil, bukannya mendidik mereka sewaktu mereka sudah besar. Jadi bolehkah kita memulakan perbincangan kita, Doktor? Tak perlu, yang tu tak payah. Cara awak nak tanya daripada doktor, awak teruskan. Baik doktor. Kita terus kepada soalan pertama saya untuk saya tujukan kepada doktor. Okay, catat. Ya, baik Doktor. Boleh kita beralih ke soalan? Baik Doktor, boleh kita beralih ke soalan kita yang pertama? Okay, Dia jadi tak perlu awak tanya macam tu pun. Awak kata, okay, terus dia kata, okay, baiklah doktor. Kita akan pergi kepada soalan kita yang pertama
dengar lenggok saya macam mana. Sepatutnya awak kena tiru lenggok saya tu. Okey, baiklah doktor. Kita terus kepada soalan kita yang pertama. Soalannya adalah berbentuk begini. Okey, baca soalan awak tu. Jadi apa pandangan doktor? Macam tu. Baca soalan ini di hujungnya apa pandangan doktor? Okey, try. Baiklah doktor. Baiklah doktor. Kita teruskan kepada soalan kita yang pertama. Soalannya berbunyi, apakah nasihat doktor untuk diberikan kepada ibu bapa di luar sana untuk mendidik kanak-kanak yang mempunyai masalah seperti tantrum? Pada pandangan doktor, apakah pandangan doktor? Soalan tu tak berapa kena. Permulaan awak nak tanya kepada panel, soalan tu dia tak berapa kena. Okey. Kenapa saya kata tak berapa kena? So dia bila kita nak berkaitan melentur buluh bialah dari rebung, soalan tu tak kenalah dengan awak punya tajuk. Okey, kenapa saya kata tak berapa kena? Sebab bila kita nak masuk kepada soalan yang pertama, so you kena tengok keadaan semasa. Contoh, soalan yang awak boleh tanya adalah, baiklah doktor, kita beralih kepada soalan yang pertama. Doktor, kalau kita lihat pada masa kini, anak-anak dibesarkan dengan diberikan lambakan mainan, atau lebih kita nampak paling ketara sekarang ini, anak-anak lebih mesra menggunakan gadget sebagai salah satu medium bermain ataupun salah satu benda yang memberikan keseronokan kepada anak-anak. Ia seiring dengan peredaran teknologi. Jadi pada pandangan doktor, bagaimana proses ini sebenarnya memberi kesan dalam kita nak memberi pendidikan di awal usia. Lebih-lebih lagi kita nak memberikan penerapan nilai Islam dalam didikan dan asuhan anak-anak. Tahu betul. Awak relate dengan perkembangan semasa. Sebab topik awak melentur buluh biarlah dari rebungnya. Maksudnya it's all about macam mana ibu bapa tu nak mengasuh anak, nak mendidik anak. Dengan keadaan sekarang ni, perubahan peredaran teknologi kita. So you kena relate benda tu. Okay? Jadi sebab tu saya kata soalan tu perlu kena dengan tajuk lah. Sebab awak nak tanya pasal tantrum. Ustazah tu bidang tasawur. So awak kena relate kan macam mana kita nak mentarbiah anak tu dengan keadaan semasa. Okay? Itu soalan pertama, tantrum. Soalan kedua? Kami ada 6 soalan, jadi soalan kedua. Okay, cuba baca soalan kedua. Saya pilih soalan yang kelima. Jadi, mengikut majoriti, ibu bapa pada masa dahulu mendidik anak mereka dengan menggunakan kaedah kasar seperti menengking, marah dan merotan. Walaupun dididik begitu, bak kata orang, bak kata masyarakat, sebab dididik begitu, besar-besar menjadi orang. Jadi, soalannya, adakah didikan sebegitu efisien digunakan pada masa kini? Okey, itu soalan pun tak berapa nak kena. Boleh tak bagi tunjuk kat saya draft soalan ni? Saya rasa soalan tu dia tak berapa kena dengan topik perbincangan. Sebab kita nak audience kita dapat, kawan kamu dapat perkongsian ini, ustazah pun dapat perkongsian ini. Okey, tolong bagi dekat saya. So nanti senang saya nak maklum kat ustazah, dekat Dr. Dekan. Saya rasa dia tak berapa kena ni nanti dia tak bersedia. Awak bagi soalan ulasan yang tak berapa kena. Sebab ustazah dia suka, Dr. Dekan ni dia suka topik ni. Seronok sebenarnya dia nak bincangkan. Tetapi kalau soalan kamu tidak memandu dia kepada perbincangan yang betul, dia jadi tak seronok. Okay, topik kamu ni dah bagus. Jadi bagi saya tengok rangka tu. Okay, nanti WhatsApp kat saya rangka tu. Saya nak tengok soalan. Soalan bawa 3 je. Sebab kita punya masa sejam, 3 je pun sebenarnya dah banyak nanti. Dr. Dekan akan kupas. Even awak bagi, kita boleh kupas sampai habis. Okay. Tapi bagi saya akan tengok soalan tu, saya akan betulkan. Saya rasa dia tak berapa kena lah dengan topik yang nak bawa. So kita tak nak macam tu. Kita nak semua audience dapat maklumat yang lebih berkesan. Lebih padat isinya. Sebab rugi kalau kamu tak rebut peluang dengan Dr. Dekan, sebab banyak perkongsian daripada dia yang memberi manfaat kepada kamu.
dan juga audience yang menonton lah. Okay, so Kak Ivy kat situ, nanti berikan saya dulu awak punya soalan tu, dia macam tak berapa kena. Okay, jadi saya betulkan kat situ. Saya nak teks tu, teks moderator tu. Nanti Afiq bagi dekat saya, nanti Baik. saya adjust kat situ. Okay, teruskan untuk Yes. penutup Afiq. Terus ke bahagian penutup. Penutup saya bagi semula kat Ayuni lah. Ya. Baiklah. Dengan tamatnya perkongsian yang mantap daripada doktor kita pada hari ini, saya kembalikan kepada sahabat saya Nur Ain Ayuni selaku pengacara majlis untuk meneruskan majlis kita. Okay. Yang tu pun kena bagi. Nanti bagi teks awak kat saya tengok. Kalau boleh Afiq cuba berlatih lenggok awak tu, sebab dia lenggok awak, dia punya nada sama tone dia tu. Kalau Afiq betul-betul nak berada ataupun suka untuk bercakap dengan hadirin, awak kena baiki lenggok awak. Dan juga kena baiki daripada segi penyampaian berbahasa. Sebab itu yang akan menarik orang untuk mendengar kita, dan itu yang akan membuatkan orang nak stay dengan kita. Jadi lenggok kita tu kena ada. That's why dalam sesi pengucapan awam, ada cara bagaimana kita nak menarik orang untuk stay mendengar apa yang kita cakap. Dan kalau kamu perasan macam mana orang yang menjual barangan tu dapat menarik minat kamu untuk stay dengar dia promote barang. Because of ada lenggok bahasanya, intonasi tinggi rendahnya tu. Okay, dalam berkomunikasi pun dia ada seni. Jadi awak kena cuba lembutkan awak punya tone dan juga lenggok bahasa awak tu. Boleh? Boleh Afiq? Boleh. So begitu juga dengan moderator yang lain. Kepada kumpulan-kumpulan lain, please make sure cuba berlatih depan cermin sebenarnya. Berlatih depan cermin supaya awak nampak reaksi muka awak, dan kalau boleh bagi dengar macam mana lenggok bahasa kamu. But as a moderator, pengacara majlis ni, MC ni, dia menarik orang untuk stay, untuk dengar. Alright? Kumpulan lain boleh? Boleh. Boleh Okay. Miss. Boleh. Alright. InsyaAllah. Okay, Ayuni. Ya, saya Miss. Okay. Teruskan. Alhamdulillah, dengan berakhirnya perkongsian webina adab dan akhlak kita pada malam ini dari panel kita pada hari ini yang hebat lagi disayangi oleh semua pelajar. Okay, Cuk. Bila mana dah dipulangkan kepada Ayuni, Ayuni kena buat sedikit rumusan. Ada Miss? Sekejap. Okay. Rumusan yang saya dapat daripada webina adab dan akhlak Okay, pada bukan malam rumusan ini. yang saya dapat. Ayat tu kena betulkan. Mulanya awak kena, okay, terima kasih kepada saudara moderator majlis. Baiklah, hadirin dan hadirat. Rumusan yang apa yang boleh saya rumuskan hasil daripada perbincangan sebentar tadi. Okay, boleh catat. Apa yang boleh dirumuskan hasil daripada perbincangan bersama dengan Dr. Dekan sebentar tadi adalah, okey, nyatakanlah. Para hadirin hadirat, apa yang boleh dirumuskan? Hasil daripada perbincangan bersama Dr. Dekan sebentar tadi adalah, okey, masuk. Apa rumusan awak? Macam ni je Miss, tapi salah je. Tak apa, cuba tengok saya betulkan. Terima kasih kepada moderator pada malam ini. Para hadirin hadirat, apa yang kita boleh rumuskan hasil daripada perbincangan bersama Dr. Dekan sebentar tadi adalah sangat bermakna kerana kita mempunyai ilmu tentang adab dan juga akhlak. Dengan itu, kita sebagai hamba Allah berikhtiar. Rumusan awak, bila kita buat rumusan,
Apa yang boleh diruntukan daripada akte akad tadi? Di sini kita nampak dengan jelas peranan ibu bapa. Okey, di sini kita nampak dengan lebih jelas bahawa peranan ibu bapa adalah penting dalam memberikan pengasuhan dan pendidikan di awal usia. Seperti mana dalam hadis Rasulullah, saya tak ingat, saya rasa hadis Rasulullah. Anak itu ibarat kain putih. Ibu bapanya yang mencorakkannya menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Okay, yang itu awak ambil. So, Baca balik ke Miss? dah betul dah? Betul sikit sebab sampai dekat kanak-kanak tu Miss, dalam memberikan pendidikan kepada kanak-kanak. So maksudnya yang rumusan awak tu awak adjust, masukkan apa yang saya cakap tadi. Okay, kena masukkan kat situ peranan ibu bapa. Okay, peranan ibu bapa adalah penting dalam menyediakan ataupun dalam memberikan asuhan dan didikan yang baik kepada pembentukan akhlak dan adab terhadap anak-anak. Seperti mana hadis yang berbunyi, okay, baca hadis tu. Ataupun kalau ada hadis lain yang bersesuaian, okey, boleh guna. Kalau saya cakap bab kata pepatah Miss, boleh ke? Apa dia? Nak cakap bab kata pepatah, kanak-kanak ibarat kain putih, ibu bapa yang Bab kata pepatah mencorakkannya. itu bukan pepatah sayang. Oh. Itu bukan pepatah. Okey. Kita kena cari. Kita kena tengok balik. Saya tak silap tu hadis ataupun sabda kot. Kita tengok balik. Saya tak ingat dah yang tu. Itu bukan pepatah. Okey, teruskan. Dekat tu ke Miss? Hadis tu ke Miss? Dah habis yang tu, sambung apa awak punya ayat tu? Nak penutup. Dengan itu, kita sebagai hamba Allah perlu ikhtiar berusaha untuk menjadikan hidup ini lebih bermanfaat. Oleh sebab itu, kata Mutiara Islam pun pernah berkata, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang memberi manfaat. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pensyarah, ketua jabatan, panel-panel kita dan tidak lupa juga dengan para peserta yang sanggup memberikan komitmen untuk menghadiri webinar pada malam ini. Semoga kita sentiasa istiqamah dan dirahmati oleh Allah SWT. Yang masa nak tutup tu Miss, saya ke Afiq Miss? Awak tutup je terus. Okey. Dengan rasa berhati, sebelum menamatkan webinar kita pada malam ini, saya, Nur Ain Ayuni binti Syarifuddin, ingin menyusun 10 jari memohon maaf atas salah silap dan terkasar bahasa. Segala kekurangan adalah dari saya sendiri dan segala kelebihan berbalik kepada Allah SWT. Kita tamatkan webinar kita dengan tasbih, kifarah dan surah Wal-As. Dengan itu, diminta para peserta untuk mengisi link isi dia sebelum bersurai. Terima kasih. Okey, teks awak tu nanti bagi kat saya sembang saja ada benda tak kena gitu. Okey, Miss. Okey. Alright. Bila mana, okey, ini peringatan ya untuk AJK Sijil, okey. Untuk AJK Sijil bila mana dah sampai part Ayuni ni akhir, bila Ayuni je bagi talk je, dia nak penutup. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudara Afiq. Bila Afiq dah serah kat Ayuni sambut. So AJK Sijil terus kena blast link e-sijil. Okey, saya tak nak lambat. Okey, ingat. So take note AJK e-sijil. Bila moderator awak
tu ada satu je moderator atau kumpulan tu ada MC saja, it's okay. Bila MC awak kata terima kasih diucapkan kepada panel, ataupun bila awak dengar perkataan apa yang boleh kita rumuskan hasil perbincangan kita, okay, kamu terus plus link isi je. Ingat, kena blast link isi je di ruangan chat di Google Meet, dan you kena blast juga di ruangan komen di FB Live. Okay? Faham? Dapat? Faham. Baik, Miss. Okay? AJK ECJ. Untuk semua kumpulan. Okay, tadi kamu dah lihat bagaimana rehearsal dibuat. Dan setiap kumpulan pun akan buat rehearsal, bukan kumpulan ni saja. Tetapi saya nak setiap kumpulan tu dia buat penambahbaikan. Dah nampak macam mana tadi? So begitu cara bekerja dengan saya. Bila setiap kali rehearsal saya akan terus direct dibetulkan. Okay, saya bukan nak memalukan apa saja. Kamu kena ingat ini proses peran kamu. Bila ada teguran yang dibuat, you kena terima dengan hati yang terbuka. Because inilah proses pembelajaran kamu. Bila kamu keluar nanti, kamu takkan dapat dah benda yang macam ni. Ini peluang untuk kamu rebut. Untuk tingkatkan keterampilan kamu. Kamu memberi ni bukan sekadar untuk dapat markah tugasan kumpulan. Ini adalah medan untuk kamu menggali potensi kamu. Dan kamu kena ingat, kamu buat ini juga ditonton oleh umum. Jadi bila ditonton oleh umum, kamu kena tunjukkan keterampilan kamu, kekemasan kamu, kelancaran kamu, supaya mereka melihat, wah, graduan-graduan dari diploma ini adalah graduan-graduan berketerampilan daripada segi tutur katanya, bicaranya, kepimpinannya, dan juga ketersusunan mereka mengorganisasikan sesuatu program. Yang itu nak cuba ditonjolkan. Benda ni tak banyak pun benefit pada saya, is more kepada kamu. So benda ni melibatkan perancangan. Tugas setiap daripada kamu dah diberikan tugas. So laksanakan tanggungjawab peranan kamu itu dengan sebaik mungkin. Okay? Dan untuk teks tu nanti sebenarnya kena lihat ya, kemungkinan kita ada jemputan MC. Okay, kena baiki teks yang mana kena jemput dulu. Sama ada di awal atau di akhir. Biasanya saya lebih suka di akhir atau kadang-kadang di awal. Biasanya kita akan jemput awal. Dan bagi saya. Alright, so malam ni saya akan buka counter lagi pukul 8 sampai pukul 9. Tolong berikan saya semua teks kamu untuk saya semak. Okay? Boleh? Boleh, Miss. Boleh. Alright. So untuk Afiq dan juga Ayu ni dah settle baiki tu sekejap lagi bagi tu dekat saya. Saya nak baiki ada sedikit lagi yang kena baiki daripada susun katanya. So lepas tu nanti berlatihlah cara penyampaian. Alright. Okay, terima kasih. Terima kasih Miss. Miss, saya dah send dekat Miss. Okay, thank you. Okay. Terima kasih kumpulan yang kedua. Untuk kumpulan yang akan laksanakan pada hari esok, saya nak buat rehearsal petang ni. Boleh? You kena rehearsal juga. Okay, petang ni boleh ya? Lepas asar, pukul 5. Boleh? InsyaAllah boleh, Miss. Okay, Aida Atira, you need to make sure semua ahli grup kamu ada. Awak buat link, nanti invite saya masuk lah. Boleh? Okay, baik, Miss. Okay. Boleh. Saya nak dengar. Sebab kumpulan awak kritikal pagi esok. Saya nak dengar dulu. Macam mana dia punya perjalanan. Sebab kita nak make sure semua tu berjalan dengan lancar. Dan kalau kumpulan kamu ada yang tak tahu macam mana nak setting FB Live, saya mohon rakan yang lain dalam kelas ni bantu kumpulan ni. Siapa yang tahu, boleh bantu tak kumpulan Atira? Kelas. Kalau tak saya tolak markah semua kumpulan. Semua orang saya tolak markah sekejap lagi. Sebab awak tak ada rasa sepasukan pun. Boleh bantu atau tidak kumpulan Atira? Boleh.
Okey. Awak jangan sampai sogok macam tu. Dah tak jadi seronok. Saya nak lihat ianya satu team tau. Saya bagi contoh lah ya. Batch yang sebelum ni, ada satu batch yang saya tak perlu pun beri banyak arah. Yang mana mereka memang sangat saling bekerjasama. Dia batch ramai macam kamu juga. Sekali je saya kata, okey, semua orang kena main peranan, saling tolong-menolong. For the next webinar, semua orang main peranan. Yang tu yang saya nak. Yang tu yang saya nak tengok daripada kamu. Dan saya nak tengok kalau boleh kali ni awak lebih daripada batch yang sebelum ni. Sebab awak mampu buat tetapi kamu tak keluarkan potensi kamu yang sebenar. Okay, dalam belajar ni, kita kena buat dengan sebaik mungkin. Sebab itu adat orang menuntut ilmu. Bila masa ditegur, itulah proses pembelajaran kamu. Bila masa diberikan pujian, itu penghargaan buat kamu. That's why, untuk kita mendapat penghargaan, kamu kena buat seperti mana yang sepatutnya. Keluarkan potensi kamu dengan sebaik mungkin. Sebab kita bukan buat ibarat melepaskan batuk di tangga, tak. Kita tak buat kerja macam tu. Itu kerja sia-sia. Buat sekadar secukupnya, tak. Kita nak memberi, biar kita beri all out. Supaya kita buat sehabis lah. Ini tugas berkumpulan. Kumpulan kamu punya kerja. Takkan kamu nak kumpulan kamu dapat cikai-cikai je. Semua orang kena all out. Semua orang kena buat yang terbaik. So kalau benda tu kamu tak tahu, kamu kena belajar supaya kamu jadi tahu. So macam mana kamu nak tahu? Kalau kamu kena tanya orang, pergi tanya orang tu. Kalau kamu kena tanya orang A, pergi tanya orang A. Kalau kamu perlu tanya orang B, pergi tanya orang B. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, saya harap ada penambahbaikan, ada perubahan dalam kamu meningkatkan kepimpinan kamu. Dalam hidup kita ni, kalau kita nak orang hormat kita, kita kena hormat orang. Dan macam mana cara kita nak menghormati orang adalah dengan kita sentiasa memberikan pertolongan dalam setiap apa yang ada. Kita saling membantu. Okey? Jadi saya harap ada perubahan dan saya perlukan kumpulan yang pertama ni, 1, 2, 3 ni dulu. Kumpulan yang akan memulakan webinar pada minggu ini dan Sabtu ini untuk bergegas sedikit untuk berikan saya sijil yang telah dibaiki dan juga berikan saya skrip MC kamu untuk saya tengok dan saya cuba baiki mana-mana yang lompong. Sebab ini je cara saya nak membantu kamu, tapi kalau kamu tak membantu diri kamu, saya pun dah tak mampu nak bantu kamu. Okay, sebab kamu tak akan dapat bantuan ni di luar. Bila kamu berada di lapangan, kami akan lepaskan kamu selepas-lepasnya. Jadi kalau rasa nak titip segala ilmu, di sini sajalah medannya. Okay? Jadi rasa sekadar itu saja. Dan saya harap ada perubahan. Okay? Dan perlulah dibuat dengan bersungguh-sungguh dan kena ada kerjasama antara ahli kumpulan. Dan setiap orang kena mainkan peranan. Sekadar itu saja sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa kehadiran kamu dekat ruangan chat. Terima kasih kelas. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Sama. Miss, Ya. saya nak tanya yang masa tu kan, dia memang satu jam je ke? Saya peruntukkan 1 jam. Sekiranya panel tu dah lari, tak salah lah kalau awak nak tarik sampai 1.5 jam. Macam tu. Peruntukan kita 1 jam. Dia tapi bukanlah kita rigid